Baiklah, berbaki 34 minit lagi dalam Selamat Pagi Malaysia. Sekarang kami nak kongsikan kepada anda semua berkenaan dengan dua perkara. Pertama adalah aplikasi MyJalan dan yang kedua ini antara yang paling popular di kalangan kita sekarang adalah perkara yang berkaitan dengan sistem kutipan tol secara pembayaran terbuka SPT, yang mana kita telah pun dimaklumkan pada baru-baru ini lebih daripada 10 tol telah pun membuka kaedah pembayaran itu menggunakan kad debit dan juga kad kredit. Kalau sebelum ini kita menggunakan kaedah touch and go. Jadi untuk kita bercakap mengenai perkara ini, saya sangat berbesar hati. Hari ini saya bersama dengan Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam, iaitu Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia, Datuk Seri. Terima kasih, Alhamdulillah. Jadi pembayaran tol secara terbuka telah pun dilaksanakan seawal 3 Ogos dan baru-baru ini telah pun dilancarkan secara rasmi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi pada 29 September 2023 di Lebuh Raya Sungai Besi Best Raya. Ini merupakan satu pergerakan juga transisi kepada sistem pengangkutan kita dan juga memudahkan pengguna jalan raya. Mungkin Datuk Seri boleh mulakan dengan sedikit latar belakang kutipan tol secara terbuka ini di Malaysia. Silakan Datuk Seri. Ya, Ridwan, lebih dahulu terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia dan juga RTM kerana memberi peluang kepada Kementerian Kerja Raya untuk berkongsi beberapa perkembangan terkini berkaitan dengan kemudahan yang ditawarkan kepada pengguna jalan raya di seluruh negara. Yang pertamanya berkaitan dengan sistem kutipan tol secara pembayaran terbuka, yang mana telah pun dilancarkan secara rasminya oleh Yang Berhormat Menteri Kerja Raya di Plaza Tol Lok Yu, Lebuh Raya Best Raya pada hari Jumaat lepas, itu pada 29 September. Ini adalah sebenarnya satu kemudahan tambahan yang diberikan kepada pengguna lebuh raya di sekitar Lembah Kelang khususnya, yang meliputi sebanyak 11 lebuh raya seperti Best Raya, Gatri, Pantai Expressway, Duke dan sebagainya. Jadi dengan kemudahan sistem pembayaran terbuka ini, pengguna lebuh raya mempunyai pilihan untuk menggunakan pakai selain daripada touch and go yang biasa digunakan, itu dengan pada masa ini sudah boleh menggunakan kad debit, kad kredit dan juga kad prabayar masing-masing. Jadi pengguna tidaklah terikat atau hanya mempunyai satu pilihan, iaitu menggunakan kemudahan touch and go saja, tetapi juga sudah boleh menggunakan pelbagai kad yang mereka miliki, asalkan di dalam kad tersebut ada berbaki lah. Jadi pelaksanaannya sudah pun melebihi daripada sebulan umurnya. Di pihak kementerian, apakah perancangan seterusnya mungkin untuk membuka kaedah ini di lebuh raya utama yang banyak digunakan, contohnya pada musim cuti dan juga musim perayaan, plus LPT dan sebagainya? Bagaimana Datuk Seri? Pada masa ini kita memfokuskan kepada lebuh raya sistem terbuka. Lebuh raya sistem terbuka ini adalah lebuh raya di mana apabila kita melalui Plaza Tol, kita akan membuat bayaran terus. Berbanding dengan lebuh raya sistem tertutup yang dipraktikkan oleh PLAS, LPT dan sebagainya. Yang ini memerlukan sedikit lagi kajian lanjut dan kita akan umumkan dari semasa ke semasa bilakah agaknya sistem pembayaran terbuka ini boleh dilaksanakan mengikut kesesuaian dan juga keupayaan sistem, kerana rangkaian sistem lebuh raya tertutup ini adalah lebih luas dan kaedah pembayarannya lebih agak berbeza dengan sistem pembayaran tol terbuka di lebuh raya di sekitar Lembah Kelang. Dalam sebulan lebih pelaksanaan SPT ini, mungkin apakah respon daripada pengendali lebuh raya apabila kaedah pembayaran itu diluaskan dengan menggunakan kad kredit dan juga kad debit? Kita tahu mungkin pengalaman daripada pengguna jalan raya, mereka mungkin lebih ada ruang dan juga peluang untuk menggunakan kaedah lain yang akan menggembirakan kita. Di pihak pengendali lebuh raya, bagaimana responnya? Di peringkat pengendali lebuh raya ataupun syarikat-syarikat konsesi lebuh raya, mereka amat menyambut baik saranan daripada pihak kerajaan supaya mereka turut memainkan peranan untuk mempermudahkan pengalaman pengguna-pengguna lebuh raya supaya tidak berlaku kesesakan disebabkan keadaan atau situasi di mana pengguna lebuh raya mendapati mereka tidak mempunyai baki touch and go yang mencukupi. Jadi penyelesaian segera boleh dilakukan oleh pengguna apabila terdapat pilihan kad-kad lain yang boleh digunakan. Dan dalam tempoh 6 bulan yang diberikan kepada syarikat-syarikat konsesi,
mereka telah berjaya membuat kajian, membangunkan sistem, membuat uji kaji dan akhirnya dapat dilancarkan pada 29 September yang lalu. Alhamdulillah, itu sedikit perkembangan mengenai sistem pembayaran terbuka yang sekarang telah pun meliputi 12 lebuh raya, 31 plaza tol dan juga merangkumi 87 lorong tol pengguna lebuh raya, dan juga kini membayar kita pengguna lebuh raya boleh menggunakan pembayaran secara alternatif seperti kad debit, kad kredit dan juga kad prabayar. Selain sekarang kita menggunakan sistem RFID, Smart Tag dan juga Touch and Go. Jadi itu sedikit berkenaan dengan pembayaran secara terbuka. Dan sekarang kita beralih kepada aplikasi yang telah pun dilancarkan, iaitu aplikasi MyJalan. Sedikit latar belakang mengenai aplikasi ini, dan saya kira aplikasi ini juga memudahkan pengguna lebuh raya untuk mengadu dan juga membuat aduan tentang salah laku yang berlaku di jalan raya ni, Datuk Seri. MyJalan adalah merupakan satu aplikasi yang telah dilancarkan serentak dengan pelancaran kempen MyJalan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Tasik Banding Greek pada 24 Ogos yang lalu. Jadi aplikasi ini sebenarnya adalah bertujuan untuk memberi satu lagi platform kepada pengguna jalan raya, bukan sahaja pengguna jalan raya lebuh raya, tapi semua jenis jalan raya di negara kita ini, supaya mereka boleh dapat sama-sama memainkan peranan untuk menjaga jalan raya kita daripada berlakunya kerosakan ataupun berlakunya salah guna jalan raya yang boleh memberi kesan yang negatif kepada pengguna-pengguna jalan raya lain. Jadi aplikasi MyJalan ini boleh dimuat turun melalui App Store dan sebagainya. Dan di situ dengan mudahnya pengguna boleh melaporkan pelbagai jenis kesalahan ataupun kerosakan jalan raya. Sama ada jalan berlubang, jalan rosak, pecah, ataupun selain daripada jalan itu sendiri, mungkin garisan jalan yang pudar, lampu jalan yang tidak menyala, ataupun cerun yang runtuh dan sebagainya. Jadi banyak perkara boleh dilaporkan di dalam aplikasi MyJalan tersebut. Dan ini adalah satu kemudahan supaya rakyat boleh bersama-sama dengan kerajaan memainkan peranan untuk memastikan kemudahan-kemudahan awam yang disediakan itu terjaga dengan baik. Sehingga kini bagaimana dengan sambutan? Berapa ramai mungkin sedikit statistik yang telah memuat turun aplikasi ini? Setakat ini, satu bulan, lebih kurang 1 bulan MyJalan ini dilancarkan, kita telah menerima lebih kurang 2,600 aduan daripada orang ramai tentang pelbagai kerosakan ataupun masalah-masalah yang berkaitan dengan jalan. Dan daripada 2,600 yang telah kita rekodkan itu, lebih 80% telah kita selesaikan, manakala 20% lagi masih dalam pelbagai tindakan. Dan sebahagian besar daripada aduan yang diterima itu bukan sahaja melibatkan jalan-jalan yang diselenggara oleh Kementerian Kerja Raya dan Jabatan Kerja Raya, tetapi juga meliputi jalan-jalan yang dikendalikan ataupun dikawal selia oleh agensi-agensi lain seperti pihak berkuasa tempatan, kementerian, kementerian desa dan wilayah, dan juga agensi-agensi seperti Felda dan sebagainya. Tetapi aplikasi MyJalan ini mengambil pendekatan no wrong door policy, di mana semua jenis aduan akan diterima dan jadi tanggungjawab kamilah di Kementerian Kerja Raya untuk mengasingkan siapakah sebenarnya pengendali ataupun pihak yang mengawal selia jalan-jalan ini untuk diambil tindakan selanjutnya. Sehingga kini, apakah jenis aduan yang biasa diterima dan paling banyak diterima dalam 2,600 aduan yang telah pun direkodkan? Yang paling banyak berkaitan kerosakan jalan, jalan berlubang dan jalan yang rosak. Itu yang paling banyak lah. Dan daripada itu juga garisan jalan, halangan dan juga kemudahan awam. Di peringkat kementerian sendiri, apa yang akan di-update di aplikasi tersebut untuk pengetahuan orang ramai? Biasanya, apa jenis penyelenggaraan yang akan di-update di situ? Pertamanya, kepada pengadu-pengadu kita akan berikan maklum balas dengan segera tentang apakah tindakan yang telah diambil dan agensi manakah sebenarnya sedang mengambil tindakan tentang aduan-aduan yang diberikan. Selain daripada itu, kita juga akan memperluaskan lagi fungsi dan peranan MyJalan,
termasuklah apabila nanti kita telah mula memasuki fasa peralihan monsun, bulan-bulan di mana terdapat hujan-hujan yang tinggi dan sebagainya, yang mungkin akan terdapat jalan-jalan yang ditutup kerana banjir ataupun kerana tanah runtuh dan sebagainya. Kita juga akan memasukkan maklumat-maklumat tersebut ke dalam aplikasi MyJalan supaya aplikasi MyJalan ini boleh menjadi one-stop center kepada pengguna-pengguna jalan raya untuk mengetahui lebih daripada membuat aduan melalui aplikasi MyJalan tersebut. Mungkin ada kekangan dan juga cabaran yang dihadapi oleh KKR dalam mengendalikan My aplikasi ini, seperti dapat aduan palsu mungkin? Yang itu memang ada. Memang ada aduan palsu, aduan yang tidak ada kena-mengena dengan jalan pun ada. Aduan-aduan yang tidak berapa jelas dari segi lokasi. Aduan-aduan yang kadang-kadang apabila kita lihat di lokasi bukanlah apa yang diadukan, tetapi perkara yang lain. Dan juga disebabkan oleh aplikasi MyJalan ini memerlukan konektiviti. Ada juga kawasan-kawasan yang mungkin menghadapi masalah konektiviti untuk menyampaikan aduan. Jadi perkara-perkara itu kita akan cuba perbaiki dari semasa ke semasa. Jadi mungkin Datuk Seri boleh kongsikan cara-cara menggunakan My aplikasi ini? Sebenarnya agak mudah dan rakyat Malaysia pun sudah terbiasa dengan pelbagai bentuk aplikasi. Cuma perlu download daripada Google Play ataupun App Store dan sebagainya. Dan kemudian register, masukkan email, maklumat peribadi supaya dapat dihubungi untuk dikemaskini berkaitan dengan aduan yang diberikan. Dan apabila dibuka nanti sudah ada lokasi di mana kedudukan kita. Dan sekiranya di situ ada masalah yang nak diadukan, maka pinlah lokasi tersebut dan hantar kepada aplikasi MyJalan. Dan dengan sendirinya kita boleh locate di manakah sebenarnya aduan itu dan kerosakan itu atau perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah jalan yang nak diadukan. Setelah 2 bulan beroperasi melalui aplikasi MyJalan ini, mungkin sedikit perancangan yang KKR, Kementerian nampak untuk menambah baik aplikasi ini kepada pengguna maupun di pihak kementerian sendiri. Kita akan mengadakan antara lainnya kerjasama dengan kementerian-kementerian lain supaya maklumat-maklumat yang berkaitan dengan jalan-jalan di bawah pentadbiran mereka juga ada di dalam database MyJalan. Ini akan memudahkan kita untuk dengan cepat mengenal pasti di bawah pentadbiran manakah jalan-jalan tersebut berada, dan dengan lebih cepat pentadbiran yang berkenaan boleh dimaklumkan dan diambil tindakan dengan segera. Dan kita juga ingin memperluaskan MyJalan untuk memberikan maklumat-maklumat berkaitan jalan-jalan yang ditutup disebabkan oleh masalah-masalah seperti banjir, kerosakan, tanah runtuh ataupun disebabkan oleh kerja-kerja penyegaraan yang dilakukan di semasa ke semasa. Sedikit kata-kata akhir dan juga harapan daripada Datuk Seri untuk melihat aplikasi MyJalan ini diperkembangkan lagi dan juga ramai orang akan memuat turun dan juga menggunakan peluang yang ada ini. Ya, saya mengharapkan pengguna jalan raya supaya memuat turun aplikasi MyJalan ini kerana ia satu platform yang disediakan oleh kerajaan untuk faedah dan kemudahan pengguna jalan raya. Tidak kiralah jenis jalan raya apa yang mereka gunakan, sampaikan aduan mengenai kerosakan-kerosakan yang ditemui dan kami akan bertindak dengan segera untuk memastikan di bawah pentadbiran manakah jalan-jalan tersebut berada dan maklumat akan disampaikan supaya tindakan yang segera dapat diambil. Ini adalah satu peluang untuk rakyat bersama-sama dengan kerajaan memainkan peranan untuk memastikan kemudahan awam yang disediakan terpelihara dan siasa berada dalam keadaan yang baik. Okey, itu dia perkara dan juga sedikit perkembangan yang dapat kami kongsikan berkaitan dengan aplikasi MyJalan dan juga sistem pembayaran secara terbuka di Plaza Tol di Malaysia yang telah pun bermula sejak September 2023 yang melibatkan 12 lebuh raya, 13 Plaza Tol, merangkumi 87 lorong tol pengguna lebuh raya, dan juga jangan lupa untuk kita semua memuat turun aplikasi MyJalan. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam, iaitu Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya, dan sudi bersama dengan kita semua berkongsi berkenaan dengan kempen MyJalan dan juga kutipan tol secara pembayaran terbuka.